Jadi hari ini Ustaz akan berkongsi bersama adik-adik satu tokoh besar, mungkin semua dah kenal. Jadi yang dah tahu cerita dia mungkin boleh ingat sebagai flashback balik yang dah tahu tu. Yang mana tak tahu lagi sebagai ilmu baru kepada kita. Jadi kisah yang Ustaz pilih pada hari ini seorang sahabat rapat dengan Rasulullah. Nama dia Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab, seorang tokoh besar dalam Islam, seorang tokoh besar yang dikenali semua, seorang dijanjikan syurga antara 10 orang yang Rasulullah sebut masa hidup dia dah dijamin syurga. Dah sebut dah. Maksudnya ada riwayat-riwayat menyatakan okey, Umar akan masuk syurga. Di dunia lagi khabar gembira masuk syurga itu sudah Umar tahu. Jadi betapa hebatnya Umar ini. Jadi elok untuk kita jadikan peribadi ataupun idola kita untuk kita hidup. Kita ikut macam mana insan-insan terpilih ini. Macam mana Rasulullah boleh janjikan syurga kepada dia. Jadi kita tengok satu doa yang disebut oleh, yani sebelum Umar masuk Islam, Rasulullah pernah berdoa kepada Umar, Allahumma izal Islam bi ahadil umarai. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah dari dua Umar. Umar yang pertama Umar Hisham ataupun Abu Jahal, atau dengan Umar bin Khattab. Nabi doakan dua Umar ini, ya Allah bagilah Islam kepada dua Umar ini, salah seorang daripada mereka. Jadi kenapa Rasulullah doa sebelum umat Islam? Rasulullah sudah berdoa kepada supaya umat itu masuk Islam. Jadi menggambarkan betapa umat ini ada satu karakter yang cukup bermanfaat kepada Islam kalau dia Islam. Jadi kita pergi satu persatu untuk kita kenali lebih rapat tokoh kita pada hari ini. Jadi biodata Umar bin Al-Khattab, nama sebenarnya ialah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyad bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Quraisy. Panjang nama dia. Jadi orang Arab biasanya dia akan hafal sampai berlapis-lapis. Bin. Berbeza dengan orang Melayu. Orang Melayu paling kurang pun bin ayah, bin atuk. Dah atas tu dah tak ingat dah. Itu. Tapi orang Arab dia susu galur dia sampai silat-silat 8 ke 10 dia boleh ingat lagi. Betul. Jadi itu kelebihan orang berketurunan Arab, ya. Jadi dia ada berketurunan dari suku kaum Adi. Maksud salah satu suku daripada Quraisy juga. Orang Quraisy, pembesar Mekah. Quraisy ini. Bapa dia bernama Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Ibunya bernama Hantamah binti Hisham bin Al-Mub. Dikatakan dia kakak kepada Abu Jahal, ibu dia ni. Jadi tak jauh silsilah keluarganya. Hantamah adik-beradik dengan Abu Jahal, dan Abu Jahal itu merupakan pakcik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak mustahil lah Rasulullah mendoakan dua ini. Satu mendoakan Abu Jahal ataupun satu lagi Umar Al-Khattab. Jadi kita tengok pula kita sambung lagi biodata dia. Semasa kecilnya beliau pernah mengembala kambing. Zaman dewasa beliau dengan berulang alik ke Syam membawa. Beliau juga berilmu. Pada zaman tu jarang orang yang mempunyai ilmu berkebolehan. Jadi Umar salah seorang. Sampai masa tu tak sama macam kita. Ramai lagi orang yang tak tahu membaca, dikenali ummi. Orang yang tak tahu membaca, buta huruf. Tapi Umar dia boleh membaca, dia pandai. Maksudnya bukan orang biasa-biasa. Dan dia juga seorang pejuang dan wira yang gagah, dan terkenal kerana
kerana kegagahan dia. Itu Umar, gagah betul dia. Orang pun takut. Menjadi duta Quraisy untuk berundi dengan mana-mana kabilah jika berlaku sebarang krisis. Jadi Umar ini apabila berlaku orang kabilah-kabilah Arab ni suka berperang. Ada kes sikit, kita berperang antara kabilah-kabilah. Ada berlaku bergaduh sikit, ataupun orang buat kacau sikit, orang kampung ni terus sama-sama kampung bergaduh. Jadi Umar lah yang orang Quraisy akan hantar untuk berdamai. Maksudnya Umar ini satu, dia berani. Kalau orang takut, dia nak pergi kampung tu, silap-silap dia kena penampung dulu. Tu bahasa orang kita lah. Tapi Umar ini berani, dia jadi orang tengah untuk mendamaikan antara kabilah-kabilah. Contoh kampung Ustaz bergaduh dengan kampung sebelah. Jadi nak hantar orang kampung ni semua takut. Okey, cari Umar. Okey, Umar pergi cakap, kami nak minta maaf dah, tak nak bergaduh dah. Okey, terus Umar pergi sembang elok-elok, terus berdamai. Maksudnya Umar ini yang berani dari sudut fizikal dia, dan dia juga bijak macam mana nak menyelesaikan masalah di antara dua kabilah. Okey. Dan dia juara Gusti. Ahli Gusti Umar ini di Pasar Ukas. Di Mekah ada satu pasar nama dia Ukas. Pasar Ukas. Jadi di sanalah tempat pertembungan orang berdagang pun situ. Di sana jugalah macam-macam pertandingan. Dulu terkenal dengan syair. Orang, kalau kita berbalas pantun lah. Jadi orang Mekah ini, budaya Arab ini dia suka buat syair yang ayat-ayat puitis dan sebagainya. Jadi persembahkan di Pasar Ukas ni jugalah jadi medannya. Jadi siapa syair yang paling hebat akan ditayangkan di Kaabah. Jadi ada juga gelanggang Gusti. Gelanggang Gusti pun ada di sana. Jadi yang johannya adalah Umar Al-Khattab. Gagah tak Umar ni? Hebat tak Umar ni? Jadi, maksudnya dalam umur belasan tahun dia sudah johan Gusti. Belasan tahun maksudnya dalam sekolah menengah baru dia sudah menjadi johan untuk Gusti. Jadi orang semua kalah dengan dia. Dah kalah dengan dia, terus jadi ahli Gusti yang hebat. Umur 30, umur 40 semua kalah dengan dia. Jadi Umar ini dapatlah kita tahu macam mana bentuk tubuh dia. Kalau kecil, takkanlah boleh jadi ahli Gusti yang hebat. Mesti dia mempunyai fizikal yang besar, fizikal yang gagah, mantap. Dan Umar juga merupakan khalifah kedua Islam. Khalifah pertama Abu Bakar, khalifah kedua Umar Al-Khattab. Khalifah kedua pada 23 Ogos tahun 633 Masihi bersamaan 22 Jamadil Akhir tahun 13 Hijrah hingga 44 Masihi. Dan dia juga dikenali juga dengan nama Al-Faruq. Al-Faruq, seorang yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Rasulullah menggelarkan dia Al-Faruq. Seterusnya kita tengok rupa fizikal. Yang ni macam mana orang Islam ataupun sejarah mencatat, bukan setakat nama sahaja, bahkan sudut fizikal juga ditulis. Itu lebihnya sejarawan kita. Badan yang kuat dan tegak, penampilan yang bertenaga, badan yang sangat tinggi dan tegak. Bahagian depan kepala beliau tiada rambut. Macam orang kata botak tengah lah, macam itulah lebih kurang. Kedua-dua mata beliau hitam, kulit kekuningan. Jadi seterusnya kita tengok tajuk sebelum Islam Umar. Sebelum Islam Umar. Umar ni antara sahabat-sahabat yang lambat. Maksudnya di Mekah itu dia bukanlah di kalangan orang yang awal memeluk Islam. Seperti tokoh-tokoh yang kita bincang sebelum ini, Abu Zar dan sebagainya, dia awal. Tapi Umar ini dia lambat. Dikatakan selepas umat Islam nak berhijrah ke Habsyah, dia baru masuk Islam. Jadi sebelum Umar masuk Islam, dia merupakan seorang yang disegani dalam kelompok orang Quraisy Mekah itu. Umar juga
dikenali sebagai seorang yang peminum kaki minum. Dia itu sebelum Islam dia. Jadi seterusnya, Umar juga merupakan seorang yang kejam, bengis. Semua orang takut dengan dia. Banyak darah yang dianggap musuh dihirupnya dan banyak nyawa layang di hujung pedangnya. Dia tahu pancung kepala orang je. Bukan biasa-biasa. Kita nak sembelih ayam pun takut. Tapi dia ada kepala orang. Langsung maksudnya hati keras, hati batu, tak ada perasaan. Kepala orang je pukulnya. Kita nak sembelih ayam pun rasa kesian kat ayam tu. Lagilah kalau nak sembelih arnab nampak cantik. Ganas betul dia. Sangat memusuhi Islam. Macam mana seorang yang Umar ini terkenal sebagai sangat memusuhi Islam. Jadi Islamnya Umar. Macam mana tadi Ustaz kata dia sangat memusuhi Islam. Tapi dengan dia penuh sangat membenci dan kalau boleh nak bunuh Rasulullah. Tapi dia sampai satu tahap dia boleh memeluk Islam. Ini kisah yang sangat dramatik adik-adik. Kemuncak kebencian Umar terhadap Islam, ingin membunuh Rasulullah. Dia dah tak tahan sangat tengok Rasulullah ini, dia nak bunuh. Kalau boleh aku nak bunuh juga Rasulullah ni. Bagi dia masa tu sebelum dia masuk Islam, Muhammad ini seorang yang pemecah belah kaum Quraisy. Dengan sebab datangnya Muhammad agama baru ini, semua masyarakat Quraisy dah berpecah dua dah. Hari tu elok je. Semua sembah berhala je. Tapi Muhammad ini bawa satu agama baru. Agama menyebabkan ada satu golongan beriman dengan Allah, satu golongan dah tak ikut dah ajaran lama. Jadi Umar cukup marah. Jadi Umar kata, macam-macam mana pun hari ni aku nak cantas juga kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dipendekkan cerita, dia nak pergi, memang dah menuju dah. Kalau pedang tu dia dah buka dah sarung dia. Dah buka sarung, terus berjalan macam tu je, bawa pedang. Jadi dipendekkan cerita, di perjalanan itu dia bertemulah dengan sahabat dia, nama dia Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim bin Abdullah. Jadi Nu'aim pun tanya, kamu nak pergi mana Umar? Aku kata, aku macam mana hari ni, aku nak pergi juga jumpa Muhammad, aku nak pancung kepala dia. Aku nak bunuh dengan pedang aku ni. Jadi Nu'aim pun katalah dekat Umar. Dia kata Nu'aim kata kat Umar, kamu duduk marah sangat kat Muhammad, kata. Pasal Islam. Kamu tahu tak adik kamu yang bernama Fatimah binti Al-Khattab dengan suaminya Sa'id bin Zaid telah memasuk Islam. Jadi kamu sebelum kamu pancung Nabi Muhammad ni, kamu elok pergi betulkan adik kamu tu dulu. Jadi dia pun dengar lagi lah dia marah. Dia nak pergi jumpa Nabi tapi tengok adik dia yang dah masuk Islam. Jadi dia tak kesampaian. Dia terus pergi bertemu dengan adik dia. Pergi ke rumah. Pergi ke rumah. Ustaz, sebelum Ustaz cerita lebih lanjut, dia berjumpa dengan saya nak ambil kesempatan nak bagi kod yang kedua, Ustaz. Okey. Sorry. Dah terlebih pula dah. Okey. Okey adik-adik serta para penonton sekalian, alhamdulillah begitulah serba ringkas biodata Saidina Umar Al-Khattab ataupun digelar sebagai Al-Faruq. Ustaz dah terangkan Al-Faruq tu apa maksud dia, yang memisahkan hak dan batil. Jadi Saidina Umar ni terkenal dengan sifat beraninya, kegagahannya. Adakah keberanian dan kegagahan Umar ini menguntungkan Islam? Nanti dengarkan cerita daripada Ustaz. Baiklah Ustazah tak nak mengulas panjang, nanti Ustaz akan cerita. Jadi sebelum kita teruskan, bersedia dengan kod yang kedua pula ya. Kod yang kedua Ustazah sebutkan ialah nombor 4. Okey, mari kita teruskan sambungan cerita Umar Al-Khattab dari Ustaz dipersilakan Ustaz. Okey. Seterusnya, dipendekkan cerita, Umar dah tak jadi pergi jumpa Rasulullah sebab tahu cerita adik dia dah Islam ni, dia terus dengan keadaan marah. Adik sendiri. Nu'aim kata adik kamu pun dah masuk Islam. Jadi dia pun dengan keadaan marah, dia terus menuju ke rumah adik dia. Sampai di rumah adik dia tu,
Dia main ketuk sekuat-kuatnya pintu. Gong, gong, gong ketuk. Jadi masa di rumah Fatimah itu seorang sahabat tengah mengajar Al-Quran. Surah Taha ayat 1 sampai 8. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang tu ayat 1 hingga 5. Jadi nama sahabat Nabi tengah mengajar dalam rumah tu, nama dia Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad. Dia tengah mengajar Al-Quran. Jadi Umar masa dia nak ketuk tu dia dah dengar macam ada satu bacaan, baca ataupun satu benda tengah disebut dalam tu. Jadi dia ketuk-ketuk. Khabbab, Fatimah suruh dia bersembunyi. Kamu pergi sembunyi. Itu aku tahu tu abang aku tu. Dia memang terkenal dengan bengis dengan tindakan dia. Jadi dia ketuk. Jadi Sa'id pun buka pintu. Sa'id baru je buka pintu adik-adik. Terus dia lempang je. Sebiji. Terus terjatuh. Disepak lagi. Kesian Sa'id ni. Diterajang lagi. Jadi Fatimah tengok kesian dekat suami dia. Dia pun pergi halang abang dia. Dengan Fatimah pun kena sepak. Kena sepak oleh Umar. Jadi duduk-duduk Umar sepak kuat tu dah berdarah-darah dua ni. Umar pun jadi kesian adik sendiri dah berdarah. Jadi dia pun kata, tadi aku dengar kamu ada membaca sesuatu. Jadi terus Khabbab keluar dalam keadaan memegang satu kertas lah. Satu kertas ataupun satu apa dipanggil risalah ke. Jadi dia kata, aku nak tengok apa yang kamu baca. Jadi Fatimah kata, kamu tak boleh. Kamu itu belum Islam. Kamu belum suci lagi. Jadi macam mana aku suci? Umar kata. Jadi Fatimah kata, kamu pergi berwuduk. Ada yang kata, kamu kena mandi dulu, bagi cuci tubuh dulu. Dia pergi. Pergi ambil wuduk, pergi mandi. Lepas tu baru diberi. Khabbab kata, kalau kamu betul-betul lepas baca ni kamu tak nak koyak ke apa semua, aku bagi. Tidak, aku tak nak bagi. Dia kata, okey, aku janji. Aku nak tengok je. Jadi Umar ni seorang yang terpelajar. Maksudnya dia tahu baca, dia tahu tulisan apa semua, dia pun bacalah. Dia tengok dan dia perhati tulisan itu, dia kata, maksudnya sebab baca Al-Quran itu dengan keadaan dia faham, dia pun orang Arab, dia pun orang terpelajar, dia kata ini bukannya datang daripada manusia. Dia tahu. Dengan sebab dia baca 8 ayat je adik-adik. Dia baca Al-Quran, dia tengok isi makna, dia tahu ini bukan rekaan ni. Terus di situ juga dia luluh hati dia untuk beriman kepada Allah. Luluh hati dia untuk terus masuk Islam. Dia pun katalah dekat Khabbab, kata aku nak jumpa Muhammad untuk aku menzahirkan keinginanku untuk masuk Islam. Terus Khabbab kata, okey, aku akan bawa kamu. Jadi Khabbab pun bawalah. Khabbab terus bawa Umar pergi bertemu Rasulullah. Jadi dipendekkan cerita, apabila Khabbab dekat dengan rumah jadi Rasulullah sebelum tu berada di rumah Arqam bin Abil Arqam. Arqam bin Abil Arqam. Situ merupakan pangkalan ataupun markas mengajar Rasulullah. Jadi tersembunyi, orang tak tahu, orang kafir Quraisy tak tahu rumah tu. Strategi Nabi duduk situ, jadi sahabat-sahabat yang nak belajar datang dengan sembunyi-sembunyi adik-adik. Zaman tu sembunyi-sembunyi, sorok-sorok, pergi masuk belajar dengan Rasulullah. Jadi semua orang tak tahu. Jadi Khabbab pun bawalah Umar ini pergi bertemu dengan Rasulullah. Jadi kita tengok gambar yang Ustaz tunjuk ni kat tepi ni. Di sini kalau kita pergi Mekah, di sini dibuat Sa'ir nama dia. Sa'ir antara Safa dan Marwah. Di sini Safa. Jadi rumah Arqam bin Abil Arqam itu di bawah ni, dekat dengan Safa, Bukit Safa. Jadi dipendekkan cerita, apabila ada sahabat-sahabat Nabi yang tengok Umar datang ini, semua dah ketakutan. Sudah.
Apa kita nak buat ni? Jadi Rasulullah pun masa tu ada sahabat Nabi bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia merupakan pakcik Nabi. Dia pun Hamzah ni memang gangster juga, yang berani. Hamzah keluar cakap dekat Umar, okey, kamu datang sini buat apa? Kamu datang sini dalam keadaan aman ke, ataupun kamu datang sini nak buat hal sini? Sebab dia tengok Umar masih lagi pegang pedang dia tadi tu. Jadi dia pun berkata, kalau kamu datang buat hal sini dengan pedang dekat tangan kamu itu yang akan aku pancung kepala kamu. Baru kena Hamzah bertemu dengan Umar. Jadi Umar pun kata ke Hamzah, aku datang dengan hajat baik, aku nak berjumpa dengan Rasulullah. Aku ingin mengucap 2 kalimah syahadah kepada Rasulullah di depan Rasulullah sendiri. Jadi teruslah Hamzah bawa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang tu juga seorang yang kasar, seorang yang bengis, Umar itu apabila menerima hidayah terus mengucap 2 kalimah syahadah di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidayah itu milik Allah. Tak kira orang kasar ke, orang lembut ke, kalau Allah nak bagi hidayah, insya-Allah dapat atau selingan. Jadi kekuatan buat semua. Umar masuk Islam ini berkat doa Nabi tadi yang Ustaz baca mula-mula tadi, merupakan satu kekuatan baru buat umat Islam. Jadi elok je Umar masuk Islam, jadi dia pun terus bertanya kepada Rasulullah. Dia bertanya apa adik-adik? Dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, betul tak kita sekarang ni berada dalam landasan yang benar? Kita buat kerja Islam ini kerja yang benar? Rasulullah kata, ya. Umar kata, kalau betul kita buat kerja ini kerja yang betul, buat apa kita bersembunyi? Kita kena mesti zahirkan kebenaran kita. Itu Umar penuh bersemangat ni. Jadi saya tambah sikit lagi Ustaz Zahumi. Jadi dalam kebenaran, jadi dia pun terus mengajak Rasulullah, okey, kita keluar ke Kaabah, kita sembahyang di depan Kaabah. Sebelum ni umat Islam takut-takut baca Quran pun slow-slow, sembahyang pun sembunyi-sembunyi. Tapi dengan sebab Islamnya Umar, terus dia ajak Rasulullah, okey, kita pergi sembahyang dekat Kaabah. Jadi Rasulullah pun ikut, Rasulullah jadi imam, Umar duduk belakang, Hamzah duduk di belakang. 2 orang yang berani ni. 2 orang berani ni duduk belakang Rasulullah. Orang kafir terus tak boleh dapat apa. Tu terdiam, kaku. Tengok 2 orang pembesar Quraisy, 2 orang yang kuat Quraisy ini berani, gagah. Samsing dah sebelum Islam dia tu. Jadi terus orang takut. Dia semayang steady je. Jadi orang lain semua tak ganggu. Jadi kekuatan baru untuk umat Islam apabila Umar memeluk Islam. Hebat tak Umar adik-adik? Okey, Ustaz Umi. Teruskan Ustaz. Boleh lagi Ustaz. Okey, teruskan. Okey, jadi Rasulullah pun menggelarkan Umar sebagai Al-Faruq. Al-Faruq yang bermaksud pemisah antara hak dan yang batil. Yang dapat membezakan antara baik dan buruk. Itu maksud Al-Faruq, pemisah. Gelangan Al-Faruq ini diberikan adalah kerana memeluk Islam dan menyebabkan umat Islam untuk menggunakan ajaran Islam terang-terangan. Umar masuk Islam, orang lain semua yang takut tadi, amal Islam secara sembunyi-sembunyi terus menjadi berani. Semua takut. Jadi Abdullah bin Mas'ud berkata, kami menjadi kuat sejak Umar radhiyallahu anhu masuk Islam. Jadi satu kata-kata lagi daripada Ibnu Mas'ud juga, maksudnya Umar adalah dalam Islam adalah pembukaan. Hijrahnya adalah kemenangan. Kekuasaannya adalah rahmat. Sungguh kami menyedari diri kami sebelum itu tidak mampu melaksanakan solat di Kaabah sehingga masuknya Umar dalam Islam. Ketika masuk Islam, ia memerangi mereka dan membiarkan kami solat. Masuknya Islam Umar, siapa yang kacau umat Islam pergi sembahyang kat Kaabah pun, Umar akan bantai. Betapa kekuatan Umar itu,
keberanian Umar itu menyebabkan orang kafir Quraisy takut nak kacau Nabi. Jadi itu satu, orang kafir Quraisy maksudnya gerun dah satu kemenangan moral untuk umat Islam. Sama lagi Okey, keutamaan Umar. Keutamaan Umar. Rasulullah menjadikan beliau salah seorang penasihat utama baginda. Jika aku berbincang dengan Abu Bakar dan Umar, akan tanya yang lain. Oh, sini salah. Yang lain lagi. Maksudnya, Umar dengan Abu Bakar ni merupakan ahli mesyuarat utamalah bagi Rasulullah. Dia pasti tanya pandangan dua ni cukup lah. Tak payah tanya-tanya orang lain. Sebab dua orang ini mempunyai satu keimanan yang kuat kepada Islam, satu pemikiran ataupun kefahaman yang Allah bagi kepada mereka ini cukup hebat. Dua khalifah, pertama dan kedua. Perhormatan baginda yang lain juga, Rasulullah pernah bersabda, kalaulah ada Nabi selepasku, kalau ada Nabi selepasku, nescaya orangnya adalah Umar. Maksudnya, sampai tahap Nabi menyebut gitu. Betapa hebatnya Umar ini. Digelarkan Masya Allah. Rasulullah yang mengiktiraf beliau. Okey, itu Masya Allah. Hebat Umar. Hebat tak Umar adik-adik? Oh, Masya Allah. Hebat terus. Sangat hebat. Sampai terpegun kita mendengar cerita Ustaz ni tentang Saidina Umar Al-Khattab ya. Ya adik-adik, begitulah kisahnya bagaimana Saidina Umar Al-Khattab memeluk agama Islam ya. Islam pada ketika itu ya. Islaman Saidina Umar Al-Khattab ini merupakan satu kemenangan bagi umat Islam. Baiklah adik-adik serta penonton sekalian. Hebat kan kisah ni? Jadi jangan ke mana-mana, tunggu ya. Kerana kita nak bagi laluan kepada iklan. Selepas iklan Ustazah akan berikan kod yang ketiga. Sebentar lagi kita beri laluan kepada iklan. Terima kasih kerana masih setia bersama kami ya. Ustazah ingatkan sekali lagi, masih belum terlambat ya adik-adik, boleh kongsikan link Superhero Muslim ini kepada rakan-rakan yang lain ya, dan sila tunggu hingga tamat cerita ini. Dan kerana selepas ini kita ada kuis dan hadiah yang menunggu adik-adik. Baiklah Ustazah nak berikan kod yang ketiga ya. Sedia ambil pen dan kertas tadi ya. Kod yang ketiga. Okey. Kod yang ketiga ialah kosong. Ya. Baiklah, cerita Ustaz Diadi belum tamat. Mari kita teruskan mendengar kisah Umar Al-Khattab. Silakan Ustaz. Okey, kita teruskan cerita Umar, keberanian Umar. Okey, yang ni Ustaz petik satu-satu cerita keberanian Umar lah. Banyak cerita Umar ni. Kalau nak cerita tak cukup sejam ni Ustaz pun dah rasa macam banyak lagi Ustaz nak cerita ni. Jadi kita tengok satu kisah keberanian Umar. Okey, kisah hijrahnya Umar daripada Mekah ke Madinah adik-adik. Daripada Mekah ke Madinah. Jadi arahan Nabi hendaklah apabila ada arahan suruh berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi Rasulullah yang biasa kita dengar cerita Rasulullah berhijrah dengan Abu Bakar, sembunyi-sembunyi, lari pada waktu malam, pergi dulu Gua Sur. Tu maksudnya sembunyi. Rasulullah pun bersembunyi-sembunyi. Ada yang sahabat-sahabat yang daif, tokoh dia berhijrah dalam keadaan yang orang tak nampak dia berhijrah. Dia naik unta ke, dia naik kuda dalam keadaan pakaian tak nampak macam nak berjalan, dia pergi lepas. Jadi orang Quraisy dah buat roadblock setiap jalan nak pergi ke Madinah. Jadi menariknya Umar ni adik-adik, orang lain dalam keadaan umat Islam semua pergi dalam bersembunyi-sembunyi itu. Apa Umar buat adik-adik? Dia pergi ke Kaabah, dia terus cakap dekat orang Mekah, orang kafir Mekah. Kata esok, dia katalah pada masa-masa sekian, aku akan berhijrah ke Madinah.
dia umum dekat semua orang di depan Kaabah bahawa dia nak berhijrah pada pukul sekian-sekian. Jadi dia pesan, kalau ada di kalangan kamu yang mahu anaknya yatim, maksudnya anaknya yatim dan isterinya jadi janda. Maksudnya siapa yang sekat memang matilah orang tu. Masalah Umar nak cakap itu. Sekat dia nak pergi ke hijrah ke Madinah, matilah orang tu. Umar cakap macam tu. Jadi orang kafir Mekah semua ingatkan berani. Rupanya Umar dengan steady je pergi berhijrah. Berjalan berhijrah macam biasa je. Langsung tak ada orang sekat dia. Semua takut. Ketakutan apabila Umar cakap gitu. Jadi itu kisah keberanian Umar berhijrah. Nak pergi berhijrah ke Madinah. Seterusnya Ustaz cuba pendekkan cerita Umar khalifah kedua selepas Abu Bakar. Selepas wafatnya Rasulullah, khalifah pertama Abu Bakar. Seterusnya Abu Bakar sebelum dia meninggal, dia dah nak meninggal itu, dia melantik Umar Al-Khattab. Disebut awal-awal lagi, selepas ni khalifah pengganti aku adalah Umar Al-Khattab. Jadi semasa pemerintahan Umar Al-Khattab, dia orang menggelar dia sebagai nama Amirul Mukminin, ketua bagi orang mukmin. Jadi banyaklah kisah-kisah pembaharuan yang Umar buat semasa dia menjadi khalifah. Cuma Ustaz nak selitkan cerita-cerita menarik, cerita-cerita kisah macam mana seorang khalifah, maksudnya agak mustahil bagi seorang pemimpin boleh buat begini. Tapi Umar sebagai ketua negara, bukan setakat negara, bahkan Islam pada zaman pemerintahan Umar sudah luas taklukan Islam, pembukaan Islam itu. Banyak negara-negara dah terima Islam dan bernaung di bawah khalifah Umar ini. Jadi satu kisah Ustaz ceritakan, Umar ini malamnya dia suka pergi berjalan. Kalau siang hari nanti orang cam dia. Jadi malam dia berjalan seorang diri, dia pergi tengok rakyat dia macam mana dalam keadaan, macam mana rakyat dia. Jadi dipendekkan cerita, Umar berjalan seorang-seorang. Malam yang kisah ibu ini ditemani oleh seorang sahabat dia. Dia berjalan, dia sampai satu rumah, dia tengok seorang ibu, anak dia tengah menangis, laparlah ibu. Lapar. Jadi ibu dia kata, sekejap. Ibu tengah masak tu. Nanti masak, nanti ibu kejutkan. Kamu pergilah dulu, tidur. Dulu. Jadi anak dia pun tidur. Jadi Umar pun sampai, boleh aku masuk, boleh aku dekat. Jadi dia tanya, kenapa anak menangis? Dia kata, anak aku dalam keadaan lapar. Jadi dia kata, okey tak apalah. Lepas ni masakan tu masaklah. Jadi perempuan tu cakap, masakan tu tak akan masak. Sampai bila-bila pun tak masak. Jadi terkejut Umar. Kenapa tak masak? Dia kata, yang aku masak itu bukannya makanan. Yang aku masak itu adalah batu-batu. Aku nak suruh anak aku tengok aku sedang masak sesuatu. Jadi dia terlena dan terus tidur dalam kelaparan. Jadi esok dia bangun. Jadi Umar kata dengan sedih, haru. Dia kata, okey tunggu sekejap. Nanti saya balik sekejap. Ada sedikit makanan kat rumah saya tu, nanti saya bawa. Jadi Umar pun balik dekat rumah, terus dia ambil makanan dekat Baitul Mal, tempat simpan makanan semua. Dia pemimpin negara, dia pergi ambil buat malam tu. Pembantu dia kata, esok-esok lah kita pergi, dah lewat malam. Tak, aku tak boleh tidur. Aku tak boleh tidur kalau tengok rakyat aku dalam keadaan kelaparan. Umar terus balik dan ambil makanan, dia sendiri yang pikul. Dia sendiri yang pikul makanan tu, bagi dekat keluarga itu. Jadi dia hantar itu, ibu perempuan tu lagi Umar. Perempuan tu pun alangkah bagusnya kalau kamu ni jadi Umar. Umar tak buat apa pun. Kamu yang tolong aku. Jadi Umar diam, dia tak cakap yang dia tu Umar. Jadi dia bagilah makan. Dia sendiri yang masak. Sudah siap masak, dia kata okey kejutkan anak-anak. Jadi anak dia pun malam tu tidur dalam kekenyangan, dalam keadaan perut berisi. Jadi dia pun kata, okey, kamu nanti apa-apa kalau ada habis makanan kau semua, kamu pergilah ke Baitul Mal. Nanti di sana aku akan menjemput kamu. Aku adalah sana tu. Jadi dipendekkan cerita, dah habis dah makanan tu, dia pergilah ke Baitul Mal. Betapa terkejutnya adik-adik, dia tengok Umar
manusia yang tolong dia balas tu adalah Umar Al-Khattab. Terus dia minta maaf, bahkan dia berdoa kepada Umar supaya diberi kesihatan, diberi kesihatan dan sebagainya untuk Umar. Bahkan dia sangat-sangat terkejut macam mana seorang khalifah boleh datang menolong dia. Jadi itu satu kisah macam mana seorang pemimpin tolong. Dan satu kisah lagi, kisah Arab Badui melahirkan anak, iaitu mungkin adik-adik nanti search lah macam mana cerita ni. Ustaz tengok masa dah singkat ini, Ustaz skip satu cerita lagi tu. Cerita ni best juga. Best pergi ke wafatan Umar Al-Khattab. Jadi Umar dalam hidupnya dia sentiasa berdoa, adik-adik. Dia berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, ya Allah, kurniakanlah aku syahid di jalanmu. Matikanlah aku di negeri Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Jadi, itu doa dia, sentiasa doa. Sampai didengar oleh anak dia Habsah dengar, dia kata, macam mana kamu dah lah nak mati syahid, lepas tu nak mati pula di Madinah. Sedangkan masa sekarang ini, orang kafir pun dah tak boleh masuk Madinah sebab Islam terlalu luas. Jadi dipendekkan cerita, adalah gubernur yang menghadiahkan kepada Umar seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Dia kepakaran dia ada. Jadi setelah dipujuk oleh Mughirah untuk terima itu, dia pun terimalah seorang majusi bekerja dengan dia. Jadi dipendekkan cerita macam mana majusi ni berlakon dan semuanya. Jadi Umar dibunuh oleh khadam dia sendiri yang dipinjamkan, yang diberi oleh Mughirah. Jadi kita tengok gambar ini. Ini kalau siapa-siapa pergi ke Madinah, lah makam Umar Al-Khattab. Dia betul-betul bersebelahan dengan makam Rasulullah. Rasulullah di tengah, di sebelah sini Abu Bakar, dan sebelah satu lagi tu adalah Umar Al-Khattab. Jadi dia meninggal pada umur 63 tahun, adik-adik. 63 tahun, sama macam Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi peristiwa dia dibunuh Umar apabila dia sembahyang subuh, Abu Lu'lu'ah namanya yang membunuh Umar ini. Jadi Abu Lu'lu'ah khadam majusi, seorang yang tak Islam tapi dia berlakon jadi Islam. Masa sembahyang subuh, dia datang membunuh Umar dari belakang. Dia tikam dari belakang perut kanan Umar, dari belakang sampai ke depan. Adik-adik, sakit Umar. Jadi dikatakan dalam masa sembahyang subuh itu, dia dah tak tahu, takut orang tangkap dia ni, dia pun sempat yang meninggal bersama Umar ditikamnya dalam 3 ataupun 4 orang, tak lupa. Dan dalam 10 orang lebih luka, dia mengamuk habis dia tikam orang yang tengah sembahyang tu. Jadi dapatlah orang Islam tangkap dia dah tak tahu nak buat apa, dia pun bunuh diri. Abu Lu'lu'ah bunuh diri, jadi dia mati situ. Jadi Umar ini meninggal dalam 4 hari selepas dia ditikam, darah dia keluar banyak. Masa dalam keadaan dia begitu, dia pun mintalah dengan Aisyah yang kita bincang minggu lepas, aku ingin dimakamkan di tepi kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan, dia hantar anak dia Abdullah bin Umar minta dengan Aisyah, aku nak dimakamkan di tepi makam Rasulullah. Aisyah pun kata, kalau ikutkan aku sparekan tempat itu untuk aku, sebab yang sebelah sana itu Abu Bakar itu ayah aku. Jadi aku ingat nak letak situ adalah kubur aku. Tapi dengan sebab Umar minta dia nak duduk di situ, jadi dia pun kata tak apalah, aku kenal Umar dengan Rasulullah, dengan ayah dia Abu Bakar itu seorang sahabatnya rapat dengan Rasulullah, tak apa, aku korbankanlah. Aku bagi dekat Umar untuk dimakamkan berhampiran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah panjang kisah pembunuhan Umar ni. Siang adik-adik boleh
cuba baca untuk kita lebih mengenali sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insan hebat yang dijanji syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, sekadar itu saya serah kembali kepada Ustazah Ummi Najibah. InsyaAllah. Baiklah, Alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung siaran. Ustazah ingin mengucapkan jazakumullah khairan jazak kepada semua tim Superhero Muslim pada hari ini dan semua adik-adik serta penonton di luar sana kerana masih setia bersama kami walaupun ada masalah sedikit dengan gangguan internet ya. Jadi kami sangat gembira bersama adik-adik. Terima kasih juga atas sokongan adik-adik dan penonton di luar sana. Segala yang baik itu datang daripada Allah dan kami ingin memohon maaf sekiranya ada kesalahan sepanjang segmen khas ini berlangsung. Hai, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.